Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Anda semua yang sudah singgah di channel ini. Bertemu lagi kita dalam video PDPC KSSM Geografi tingkatan 1 bersama saya Cik Guzul. Jadi pada hari ini tajuk pada video kali ini tajuk yang saya akan bincangkan yaitu tajuk keempat, yaitu bab 4 peta Malaysia. Jadi sebelum kita mulakan, kepada siapa yang ingin ulang kaji, kalau boleh bukalah buku teks tu. So saya akan gunakan buku teks sebagai rujukan. Jadi dalam video ini saya akan terangkan tentang peta Malaysia, negeri-negeri yang terdapat di Malaysia dan juga sekali dengan ibu negerinya. Jadi di akhir video ini saya harap Anda semua dapat memahamilah tentang peta Malaysia, negeri-negeri yang terdapat di Malaysia dan juga menghafal ke semua nama ibu negeri yang terdapat di Malaysia. Jadi tanpa buang masa lagi, kita akan rujuk peta Malaysia ini menggunakan Google Earth. Jadi saya rakam browsing guna Google Earth. Jadi kita rujuk melalui itu saja. Pertama kita akan rujuk guna peta biasa dulu melalui buku teks, baru kita akan rujuk menggunakan Google Earth. Mari kita rujuk buku teks. Di muka surat 36, bab 4.1 kedudukan negeri-negeri di Malaysia. Jadi sebagai seorang rakyat Malaysia, rasanya agak tidak wajar lah kalau kita tidak hafal semua nama-nama negeri yang ada di Malaysia ni. Jadi sebagai seorang warga negara Malaysia, apatah lagi sebagai seorang pelajar, menjadi satu kewajiban bagi kita untuk menghafal, mengenali negeri-negeri yang terdapat di Malaysia. Walaupun kita tidak pernah pergi ke negeri tersebut, ke tempat tersebut, at least sebagai jati diri kita sebagai warga negara, kita mesti kenal. Bukan saja kita perlu kenal jata negara kita, bendera negara kita atau jalur gemilang. Sebenarnya kita perlu kenal kedudukan negeri-negeri kita yang terdapat di Malaysia. Jadi sebagai pelajar geografi wajib hafal nih. Bikin malu ya kalau tidak hafal peta Malaysia. Sama lah levelnya macam kalau tidak mengenali bendera Malaysia. Kalau Anda tidak kenal peta Malaysia, sama macam Anda tidak kenal bendera Malaysia. Begitulah maksudnya. Jadi mari kita rujuk buku teks kita sama-sama ulang kaji. Mana tahu ada yang lupa kan. Adakanlah satu negeri pun kamu tidak hafal, mesti ada yang kamu hafal kan. Jadi mari kita ulang kaji. Kita rujuk buku teks kita. Mari kita lihat negeri Sabah, Sarawak, ada Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Ada 3 wilayah persekutuan, itu Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Jadi mestilah kita kenali semua kan. Jadi kalau kita guna peta biasa ini kita bisa tengok kan. Jadi untuk supaya lebih menarik lagi, kita tengok secara live, kita tengok secara real, kita tengok menggunakan Google Earth. Google Earth ni kita boleh browse, kita boleh buka sendiri di internet, type saja Google Earth, keluar situ, tinggal search saja. Jadi saya sudah rakam, jadi kita tinggal tengok. Kita mengenali kedudukan negeri-negeri yang terdapat di Malaysia, menggunakan Google Earth. Let's go. Guys, mari kita mengenali peta Malaysia dengan menggunakan Google Earth. Ini adalah bumi kita. Bumi kita yang luas ini ciptaan Tuhan, sangat indah dilihat dari angkasa lepas. Jadi mari kita search di manakah Malaysia. Alright. Malaysia. A country in Asia. Jadi Malaysia merupakan sebuah negara yang berada di Asia. Di zon Asia. Jadi Malaysia ini kita merupakan negara yang berada di Asia Tenggara, Southeast Asia. Di sini India, Bangladesh, semua. Ada Myanmar, turun sampai ke Thailand, Kamboja, Vietnam. Jadi kita ini merupakan sebagian daripada negara-negara Asia Tenggara. Ada 11 negara Asia Tenggara. Jadi kita bersempadan
Oke, kita bersempadan dengan Indonesia. Oke, Indonesia ini luas, ada di semenanjung Malaysia ini bersempadan dengan Sumatera, di Sabah Sarawak bersempadan dengan wilayah Kalimantan. Oke. Nah, sebelum itu saya ingin maklumkan bahwa Malaysia ini kita pecah kepada dua bahagian, yaitu Malaysia Barat di Semenanjung dan juga Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak. Oke, jadi negara yang bersempadan dengan kita ialah Indonesia, Filipina, Thailand, Brunei dan juga Singapura. Jadi empat negara ini, kalau dengan Thailand di Semenanjung, di negeri Perlis, Kedah, Kelantan ni, kita bersempadan darat dengan Thailand, dengan Singapura di bawah ni kita bersempadan laut sedikit saja, dihubungkan dengan jambatan, dan juga Sumatera Indonesia ni kita bersempadan laut, dipisahkan oleh Selat Melaka. Antara Malaysia Barat dengan Malaysia Timur dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Kita pergi ke di Sabah dan Sarawak, kita bersempadan dengan Kalimantan Indonesia. Sabah bersempadan dengan Kalimantan Utara dan juga Sarawak bersempadan dengan Kalimantan Barat. Di sini. Then di sebelah Sabah pula kita ada Filipina. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan. Pulau di selatan Filipina ini dekat dengan Sabah, sangat dekat sebenarnya. Kita cuma dipisahkan dengan sempadan laut, yaitu Laut Sulu. Di sini sangat dekat dah pulau. Pulau Penglima Sugala ni, Pulau Jolo ni sangat dekat dengan Sabah. Naik perahu pun boleh sampai sudah, ke Filipina. Alright. Jadi itu secara umum tentang peta Malaysia melalui Google Earth. Kita terus kepada mengenali negeri-negeri yang terdapat di Malaysia. Kita discover satu persatu. Kita pergi kepada negeri kelahiran saya dulu, negeri Sabah. Negeri Sabah merupakan negeri yang kedua terbesar di Malaysia. Jadi ini adalah negeri Sabah. Dan Sabah, ibu negerinya ialah Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Kota Kinabalu ini berada di pantai timur, pantai barat negeri Sabah. Ini adalah pandangan secara 2D. Bandaraya Kota Kinabalu Sabah. Ini adalah Kota Kinabalu International Airport. Jadi kawasan Kota Kinabalu merupakan sebuah bandaraya yang besar. Bandar utama ialah Kota Kinabalu. And then dikelilingi oleh banyak bandar satelit. Kita ada Sepanggar, kita ada Putatan, ada Penampang. Jadi di sini ada Universiti Malaysia Sabah. Alright. Saya merupakan alumni Universiti Malaysia Sabah. Sangat luas ni. Jadi di sini Sabah ni merupakan sebuah negeri yang sangat luas sebenarnya. Ada 3 bandar utama di Sabah, yaitu Bandaraya Kota Kinabalu, Bandaraya Sandakan dan juga Bandar Tawau. Jadi ini adalah Bandaraya Kota Kinabalu. Apa yang menjadi mercutan dari Bandaraya Kota Kinabalu? Ini kita zoom nih satu persatu. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Alright. Kenapa dia special? Sebab dia terapung. Berada di Teluk Likas. Sini laut. Sini adalah tasik. Alright. Jadi itu secara ringkas Bandaraya Kota Kinabalu. Jadi ini ada pelabuhan Sabah. Betul-betul dekat dengan laut. Bandaraya Kota Kinabalu ni sangat luas. Jadi seterusnya kita pergi kepada negeri Sarawak pula. Satu perkara saya lupa tambah dengan Sabah. Ni. Kira sejam lebih lah dari Bandaraya Kota Kinabalu. Kita boleh pergi ke Gunung Kinabalu. Ini adalah kebanggaan. Kinabalu ni, Gunung Kinabalu terletak di daerah Kundasang, Ranau.
Di sini adalah pusat pelancongan utama di negeri Sabah selain pulau-pulau. Ini kita boleh lihat. Okay, ini adalah puncak Gunung Kinabalu. Okay. Saya pun baru pertama kali mendaki Gunung Kinabalu, itu pun pada tahun 2005. Okay, masa itu dengan geng pengakap. Ya, satu saya pompo lagi. Di sini ada desa Cattle Farm. Okay. Video ini jadi macam video promosi pelancongan pula sudah. Okay, ya. Desa Cattle Farm di sini. Okay, boleh tengok lembu, macam lembu Australia tu. Okay. Di sini semuanya boleh dihubungkan melalui jalan raya. Okay, ya. Alright. Okay. Jadi dari Bandaraya Kota Kinabalu nih, kalau cuaca oke, cuaca bagus, kita boleh nampak sebenarnya, puncak Gunung Kinabalu nih dari Bandaraya Kota Kinabalu. Itu saja. Kita pergi ke negeri Sarawak pula. Negeri Sarawak bersempadan dengan negeri Sabah dan juga negara Brunei Darussalam. Jadi di Sarawak, ibu negeri bagi Sarawak ialah Kuching. Kita tengok bagaimana pula dengan Kuching Sarawak. Bandaraya Kuching Sarawak. Ya. Alright, Bandaraya Kuching Sarawak dekat dengan laut juga. Tengok apa yang spesialnya di Sarawak ini. Terus kita ke Padang Sukan Jubli. Jadi di sini kita ada Sungai Sarawak. Jadi memang Sarawak merupakan negeri yang terkenal dengan sungainya yang panjang dan besar. And then di mana tuh tempat menarik di negeri Sarawak di sepanjang Sungai Sarawak. Kita ke Waterfront Esplanade. Di sini. Bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Yang cantik nih. Di sini betul-betul di tepi sungai. Sini ada jambatan yang menghubungkan Dewan Undangan Negeri Sarawak ini dengan bagian. Mari kita lihat gambarnya. Ini gambar dia. Kita boleh tengok. Ini bangunan DUN Sarawak yang baru. Alright. Di sini kawasan dia. Bandaraya Kuching merupakan bandara yang agak besar juga. Yang besar, dikelilingi sungai, terdapat banyak sungai. Dan antara bandara lain yang besar di Sarawak ni kita ada Sibu. Bandaraya Sibu di sini. Ada Bintulu. Sampailah ke Miri. Jadi kawasan tepi laut ni memang kebanyakannya bandar. Yang kawasan pedalaman ni memang jauhlah dari kawasan bandar ni. Memang dihubungi melalui sungai. Alright. Itu saja untuk Sarawak. Sebuah negeri yang terbesar di Malaysia dan sungai yang terpanjang di Malaysia ialah Sungai Rajang Sarawak. Seterusnya kita ke Johor pula, negeri Johor. Dan ibu negeri bagi Johor ialah Johor Bahru. Johor Bahru di sini. Johor bersempadan laut dengan Singapura. Di sini adalah Singapura. Kalau kita lihat dari segi map stylenya di sini dihubungkan melalui jambatan. Johor Bahru ni bandara utama dia lah Skudai, Batu Pahat, Kota Tinggi. Jadi Johor ni kira luas juga. Dari sini bawah ni sampailah bersempadan dengan negeri Pahang, sempadan dengan Melaka dan juga sempadan juga dengan negeri Sembilan. Sampai Muar ni, daerah Muar ni, ini masih lagi negeri Johor. Dan negeri Johor ni bersempadan dengan negeri Pahang di daerah Endau Rompin. Di sini ada Endau Rompin National Park, Taman Negara Endau Rompin. Sebab kenapa Endau Rompin? Di sini Kuala Rompin ni daerah Rompin, Endau Johor. Jadi bersempadan, dipisahkan oleh sungai. Di sini Sungai Endau Rompin. Alright.
Oke, negeri Johor terkenal dengan apa? Oke, JDT, Johor Darul Takzim. Oke, seterusnya kita pergi ke atas sedikit, yaitu negeri Melaka. Oke, negeri Melaka. Oke, mana Melaka? Oke, negeri Melaka. Kecil saja negeri Melaka ini. Jadi dia macam ibarat sebuah daerah lah, tapi sebenarnya dia berstatus negeri. Dari segi size memang macam daerah saja, tapi adalah Melaka adalah sebuah negeri, bersempadan dengan Johor dan negeri Sembilan. Mari kita zoom pula Melaka. Siapa yang tidak kenal Melaka kan? Ini Bandaraya Melaka. Melaka bandara bersejarah. Ada banyak daerah sini. Antara daerah yang besar ialah kita ada Batu Berendam, Sungai Udang, Masjid Tanah, Kuala Baru, Alur Gajah. Ini merupakan negeri Melaka. Jadi kawasan tepi laut ini semua adalah kawasan bandar. Jadi 70% kawasan Melaka ini adalah bandar, semuanya tepi laut. Mari kita zoom Bandaraya Melaka, bandaraya bersejarah. Banyak sejarahnya di sini. Alright, kita lihat Bandaraya Melaka satu persatu. Kita tengok. Ini kawasan tepi laut ini ditambah ini, jadi laut yang menjadi darat. Jadi Bandaraya Melaka ini besar juga, dan bersih. Alright, jadi Bandaraya Melaka memang besar. Walaupun dia punya negeri kecil, tapi bandarnya besar. Jadi selesai dengan Melaka. Jadi Melaka merupakan salah satu daya tarikan pelancong lah, terutamanya di kawasan ini. Famosa. Alright. Seterusnya kita pergi ke sebelah itu negeri Sembilan. Seterusnya kita ke negeri Sembilan. Negeri Sembilan ini sebelah dengan Melaka, sebelah juga dengan Pahang, berjiran dengan Selangor dan juga Johor. Jadi ini adalah negeri Sembilan, dan ibu negeri bagi negeri Sembilan ialah negeri Sembilan. Kenapa namanya negeri Sembilan? Sebab di sejarah tingkatan 2 belajar nih pasal 9 undang yang terdapat di negeri Sembilan. Jadi ibu negerinya ialah Seremban. Mana daerah Seremban ini? Negeri Sembilan. Ini ibu negerinya yaitu Seremban. Ini adalah bandar Seremban. Alright, di mana Bandar Seremban? Mari kita tengok Bandar Seremban secara 3D. Sebuah bandar yang besar juga. Jadi negeri Sembilan merupakan negeri yang beradat. Penduduk mereka sangat kuat berpegang kepada adat Perpatih. Jadi besar juga bandar Seremban nih. Mari kita tengok daerah-daerah lain juga. Kita ada daerah Mantin, Sendayan, Senawang, daerah Rembau. Rembau ini pun sebuah bandar juga. Kampung Air Hitam. Jadi itu merupakan negeri Sembilan. Inilah negeri Sembilan. Alamak, terpusing sudah. Kita pergi kepada negeri Selangor. Negeri Selangor. Ini merah ini merupakan sempadan negeri bagi Selangor. Bersebelah dengan negeri Sembilan. Jadi negeri Selangor ini merupakan sebuah negeri yang maju. Kenapa? Sebab Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya berada di dalam negeri Selangor. Mari kita lihat dulu.
Oke, jadi dalam Selangor nih kita ada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur nih. Yang merah nih semua nih. Oke, ini adalah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Oke, and then setengah jam dari KL pula ini. Oke, dekat juga, tidak sampai 1 jam ya. Oke, kita ada wilayah Persekutuan Putrajaya, yaitu pusat pentadbiran negara kita. Oke, itu nanti kita pergi kemudian. Kita tengok negeri Selangor dahulu. Oke, apakah ibu negeri Selangor? Ibu negeri Selangor ialah Shah Alam. Oke, ibu negeri Selangor ialah Shah Alam di sini. Shah Alam. Apa yang ada di Shah Alam? Alright. Oke, ini oke merupakan apa? Ini dataran kemerdekaan Shah Alam. Oke, Museum Shah Alam. Oke, ini adalah pusat bandar Shah Alam. Ini adalah Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz. Oke, di Shah Alam, Selangor. Masjid ini biasa kita tengok di TV kan. Oke, alright. Jadi Shah Alam ini sebuah bandar yang besar. Oke, memang besar. Oke, alright. Oke, jadi antara daerah yang besar di Selangor ialah Petaling Jaya, Sungai Buloh, Bandar Sujana Putra. Oke, jadi sini adalah pusat kegiatan pelabuhan, yaitu Port Klang. Ini merupakan Port Klang, Pelabuhan Klang merupakan pelabuhan utama di negara kita. Oke, jadi banyak setiap tahun beribu-ribu kapal, pedagang kapal kontainer yang datang sini. Tengok di Pelabuhan Klang nih. Pelabuhan yang besar sini. Kapal setiap hari masuk sini untuk berlabuh, untuk memuat dan juga memunggah barang, untuk perdagangan antara bangsa. Selangor juga terkenal dengan padi, luas juga kawasan padi di negeri Selangor ini. Padi yang airnya diambil dari dapat sumber air daripada Sungai Langat. Jadi itu sedikit berkenaan dengan negeri Selangor. Oke, kita pergi kepada negeri Perak pula. Oke, kita pergi kepada negeri Perak. Negeri Perak ini terletak di atas, di atas negeri Selangor. Red Perak. Jadi dari segi keluasan, Perak ini lebih besar daripada Selangor sebenarnya. Jadi ibu negeri bagi Perak ialah Ipoh. Kita tengok bagaimana bandar Ipoh nih. Agak besar juga. Ini bandar Ipoh. Oh, agak padat bandar Ipoh. Ini adalah bandar Ipoh. Jadi ini Ipoh. Antara daerah lain yang ada di Perak, kita ada Taiping, daerah Taiping, Kuala Kangsar, ini Taiping, ini pun bandar Taiping, besar juga. Kita ada Kuala Kangsar, di sini apa yang spesial di Kuala Kangsar ini ialah mana UPSI, mesti pendidikan Sultan Idris. And then jadi bandar Ipoh nih, dia terletak jauh juga dari laut. Biasanya bandar utama ini terletak dekat dengan laut kan. Jadi Ipoh dipilih jadi pusat pentadbiran negeri Perak sebagai ibu negeri Perak. Nanti kita belajar sejarahnya. Jadi antara daerah yang ada di Perak nih nggak ada Gerik, kita ada Kuala Kangsar, Telu Intan, Lumut. Lumut di sini apa yang spesialnya Lumut di sini? Di sini adalah pangkalan TLDM. Kita punya base TLDM. Di sini ada Pulau Pangkor. Di sini base TLDM Lumut. Mana tuh base TLDM Lumut? Di sini Lumut Waterfront. Jadi
Pulau Pangkor, Pulau Pelancongan yang sangat terkenal. Oke. Jadi dihubungkan, dipisahkan dengan laut. Oke, jadi Perak. Oke, kita tengok di Perak padi. Oke, banyak juga padi yang ada di Perak nih. Oh, luas juga padinya. Oke. Seterusnya, settle negeri Perak. Kita pergi kepada di atas negeri Perak, yaitu negeri Kedah. Ibu negeri bagi Kedah ialah Alor-Setar. Oke, Alor-Setar, Kedah. Jadi dari segi size, oke, Kedah ini kecil sedikit daripada Perak. Oke, jadi negeri Kedah ini bersepadan dengan negeri Perak. Oke, di sebelah Kedah ini bersempadan dengan selatan Thailand, ini Yala dan Patani. Bersempadan juga dengan Kelantan. Oke, nanti kita bincang untuk Kelantan. Oke, kita pergi kepada negeri Kedah dulu. Ibu negeri bagi Kedah ialah Alor-Setar. Oke, Alor-Setar. Ini adalah bandar Alor-Setar. Oke, antara bandar utama yang ada di Kedah ialah Sungai Petani, Pendang. Oke, apa yang spesialnya Kedah nih? Oke, bersempadan dengan Pulau Pinang. Oke, bersempadan dengan Pulau Pinang. Dan di sini yang terkenal di Kedah ialah Pulau Langkawi. Pulau Langkawi ini bukannya sebahagian daripada Pulau Pinang. Pulau Langkawi ini adalah milik negeri Kedah. Bukannya Perlis. Oke, bukan juga Pulau Pinang. Oke, Pulau Pinang adalah negeri lain. Oke, jadi Kedah seorang terkenal dengan punya padi kan. Oke, mari kita zoom. Mana sawah padi di Kedah nih. Oke. Oh, itu dia. Tuh dia. Oke. Ini kawasan padi. Oke, memang luas. Seluas mata memandang. Oke. Kawasan penanaman padi. Oke. Ini Gunung Jerai. Gunung Jerai ini banyak sejarahnya juga nih. Ini sangat penting nih Gunung Jerai. Oke. Para pedagang, zaman dulu kala menjadikan Gunung Jerai sebagai petanda. Oke, bila nampak Gunung Jerai maknanya sudah sampai di Tanah Melayu. Oke, ini Yan, daerah Yan, Kedah. Padi semua nih. Oke, sangat luas dia punya sawah padi. Oke, daerah Kepala Batas, sebuah bandar. Jitra pun sebuah bandar. Lepas itu ada bandar lain lagi, Changlun, sampai ke Bukit Kayu Hitam. Sempadan dengan Thailand. Di sini ada UUM. Di Kedah ada Universiti Utara Malaysia. Jadi settle kepada Kedah. Kita pergi kepada jirannya yaitu Pulau Pinang. Ini adalah Pulau Pinang. Pulau Pinang ini pecah kepada dua bahagian. Satu kawasan seberang perai, seberang perai, dan juga satu lagi di pulau. Di pulau ini balik pulau. Dan ibu negeri bagi Pulau Pinang ialah Georgetown. Yang menghubungkannya ialah Jambatan Pulau Pinang. Jambatan Pulau Pinang. Ini Penang Bridge. Dan untuk menyalakan jam ada satu lagi. Ada dua jembatan sudah dibina. Untuk menghubungkan tanah besar ini seberang perai ini dengan Pulau Pinang. Di sini Bayan Lepas Airport. Bayan Lepas International Airport. Kenapa International Airport? Jadi senanglah. Sebagai pintu masuk utama Malaysia, karena Pulau Pinang merupakan pulau menjadi pintu masuk pelancong-pelancong dari luar negara. Untuk melancong di sekitar Pulau Pinang dan juga Pulau Langkawi. Pulau Pinang ada Betut. Di sini pulau nih. Pulau Pinang ini memang kawasan ini juga, kawasan pelancongan. Sebuah bandar yang padat juga. Mari kita lihat betapa padatnya Pulau Pinang ini. Banyak bangunan tinggi-tinggi. Mari kita lihat secara 3D. Itu dia jembatan Pulau Pinang.
Oke, ini bandar semua, kawasan bandar. Nah, ini Georgetown, pusat pentadbiran dan juga sebagai ibu negeri bagi Pulau Pinang. Nah, memang padat lah tempat nih. Oke, sangat jam. Pernah pergi sekali, memang jam. Alright, setelah Pulau Pinang. Oke, ini banyak sejarahnya Pulau Pinang. Oke, nanti saya akan urai lebih lanjut lagi untuk video subjek sejarah pula. Oke, nah, lihat nama tuh, Francis Light. Oke, orang British pertama yang membuka pertempatan di Pulau Pinang nih. Oke, terusnya kita pergi kepada negeri yang paling utara, yaitu negeri Perlis. Oke, kita pergi kepada negeri Perlis pula. Mari kita zoom negeri Perlis. Oke, negeri Perlis kecil saya, merupakan negeri yang paling kecil di Malaysia. Oke, negeri Perlis bersempadan dengan Thailand, selatan Thailand. Oke ya. Nah, jadi di sini, oke, bisahkan dengan laut dengan Pulau Langkawi. Nah, jadi kalau orang mau pergi ke Pulau Langkawi, paling dekat dari JT Kuala Perlis lah di sini. Oke. Nah, ini ferry sampai ke Pulau Langkawi. Oke, Pulau Langkawi ini pulau Peranginan, Pelancongan, sampai ke JT Kuah. Oke. Nah, jadi seluruh pulau ini merupakan kawasan pelancongan. Jadi tumpuan pelancong seluruh dunia. Oke, kita tengok kepada negeri Perlis pula. Oke, negeri Perlis kecil sahaja dan ibu negeri Perlis ialah Kangar. Oke. Nah, ini kita pergi kepada ini sempadan negeri Perlis. Oke. Nah, kalau banding dengan Kedah jauh lebih besar Kedah kan. Oke. Oke, jadi negeri Perlis, ibu negerinya ialah Kangar. Oke, Kangar. Ini merupakan bandar Kangar. Nah, oke. Nah, jadi bandar seluruh boleh dikatakan, oke, sebagian besar negeri Perlis ini adalah kawasan bandar. Oke. Nah, lebih kurang macam Melaka juga. Perlis juga terkenal dengan padi ya, oke, sebelah dengan Kedah. Nah, jadi kecil saja bandarnya ini. Oke, jadi dari Kangar ini, oke, jadi biasa orang, oke, pergi ke Padang Besar. Oke, ini adalah Padang Besar. Padang Besar ini merupakan pintu masuk. Oke, nah, di sini antara Thailand dengan Malaysia di sini. Ada immigration Padang Besar. Nah, jadi orang yang mau keluar masuk Thailand Malaysia kan melalui jalan rasmi, yaitu di sini itu Padang Besar. Nah, di sini banyaklah, oke, mulai berjumpa dengan orang-orang Thailand. Sebelah Thailand, sini Thailand, sebelah ini sudah Malaysia. Oke, di sini adalah checkpoint, oke, antara Malaysia Thailand. Tengok. Jadi ini Perlis, di sini sudah Thailand. Oke, nanti kita belajarlah. Oke, besar. Oke, kawasan sawah padi Thailand nih. Oke, jadi habis kita pergi kepada bawah sedikit, oke, di daerah di pantai timur, yaitu negeri Kelantan. Oke, mari kita zoom negeri Kelantan. Oke, ramai member saya orang Kelantan lah. Saya punya geng-geng di Kiri Barat. Oke, jadi negeri Kelantan sebelah dengan Kedah, sebelah dengan Terengganu, sebelah dengan Pahang. Oke, jadi negeri Kelantan, ibu negeri bagi Kelantan ialah Kota Baru. Oke, jadi Kota Baru. Oke, di sini Kota Baru. Kita zoom daerah Kota Baru. Alright. Oh, sangat padat juga. Oke, Kota Baru. Oke, ada Sungai Kelantan di sini yang mengalir sampai ke Laut Cina Selatan. Oke. Daripada Kota Baru ini, oke, pergi ke Pasir Mas, oke, Tanah Merah, oke, Bandar Tanah Merah, oke, UiTM Kelantan ini Macang, oke. Jadi maksudnya boleh dihubungkan melalui sungai. Oke, jadi ini merupakan negeri Kelantan. Oke, jalan paling hulu sekali ialah daerah Gua Musang. Ini yang betul-betul jauh di pedalaman. Oke, daerah Gua Musang.
Ya, jadi di negeri Kelantan, oke, terkenal dengan Dikir Barat. Nah, jadi antara tempat menarik di sini ialah pas sini. Nah, tempat makan Budu. Nah, oke, daerah yang dekat dengan laut, daerah Bacok dan juga Pangkalan Cepa. Jadi kamu perlu hafal ialah ibu negeri Kelantan ialah Kota Baru. Oke. Setelah Kota Baru, oke, kita pergi kepada jiran dia yang terdekat yaitu Terengganu. Oke. Ibu negeri bagi Terengganu ialah Kuala Terengganu. Oke. Mari kita zoom Kuala Terengganu. Nah, ini. Nah, ibu negeri bagi Terengganu ialah Kuala Terengganu. Oke, padat juga bandar Kuala Terengganu ini. Oke. Jadi dekat dengan laut. Oke, jadi bandar-bandar utama di Terengganu ini kita ada daerah Marang. Oke, ya. Oke, di mana lagi? Oke, Bukit Payung. Nah, oke, and then kita ada Besut. Oke, Besut sempadan dengan Kelantan. Oke, ya. Nah, dan apa yang spesial di Terengganu? Di sini adalah tasik terbesar di Malaysia, yaitu Tasik Kenyir. Oke, ini Tasik Kenyir. Luas nih Tasik Kenyir. Oke, macam satu daerah lagi, macam dua daerah di Tasik Kenyir nih. Oke, ini merupakan kawasan pelancongan juga di Tasik Kenyir. Oke, oke. Terengganu lebih besar ya daripada Kelantan. Oke, dari Kuala Dungun, Paka, Kerte. Oke, dan berjiran dengan Pahang. Oke, mari kita pula lihat negeri Pahang. Oke, negeri Pahang. Oke, merupakan negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia. Oke, sebagian besar di Semenanjung ini adalah kawasan negeri Pahang. Jadi Pahang ini bersempadan dengan negeri-negeri Terengganu, oke, Kelantan, Perak, oke, sempadan dengan negeri Selangor, sempadan dengan negeri Sembilan, dengan Johor. Jadi ingat Pahang negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia. Oke, jadi ibu negeri Pahang ialah Kuantan. Oke, ini Kuantan Pahang. Mari kita zoom. Oke, daerah Kuantan Pahang. Oke. Oke, Bandar Pahang besar juga. Oke, mari kita zoom. Oke, Pahang. Jadi di sini ada Bandar Diraja, Bandar Indramayu Kota. Oke. Jadi ibu negeri Pahang nih, oke, terletak dekat dengan laut. Dan antara daerah-daerah lain yang ada, kita ada Kuala Tahan, Taman Negara Pahang, kita ada Bandar Tun Razak, Maran, Muazzam Shah. Besarlah negeri Pahang nih, luas. Dan di sini negeri Pahang kita ada pusat pelancongan yang terkenal, yaitu Genting Highlands. Genting Highlands ini terletak di Banjaran Titiwangsa. Jadi Semenanjung ini tengah-tengah ini adalah kawasan tanah tinggi, yaitu Banjaran Titiwangsa. Oke. Apa yang spesial di sini? Kita ada Tasik Bera di sini. Tasik Bera jadi sumber air pada negeri Pahang dan juga Selangor. Kita ada Tasik Chini. Di sini daerah Chini. Kita tidak dapat zoom nih. Kita ada Gambang. Jadi negeri Pahang merupakan negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia. Dan ibu negerinya ialah Kuantan Pahang. Jadi selesai. Sudah kita cover seluruh Semenanjung. Kita sudah settle 13 buah negeri. Kita pergi kepada wilayah persekutuan pula. Kita ada 3 wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Kita pergi kepada Kuala Lumpur dahulu. Kita zoom Kuala Lumpur. Bagi yang belum tahu, Kuala Lumpur merupakan sebuah wilayah milik Kerajaan Persekutuan Malaysia. Bukan milik Kerajaan Negeri Selangor. Walaupun dia terletak di Selangor, tapi daerah Kuala Lumpur ini adalah wilayah ataupun milik Kerajaan Persekutuan. Sebab itu nama dia wilayah persekutuan. Apa yang spesial di Kuala Lumpur? Of course lah KLCC, ibu negara Malaysia kita sejak merdeka lagi.
Kalau Kuala Lumpur tidak payah cerita lagi lah, memang sangat padat, sangat besar. Oke, nah, and then kita ada wilayah persekutuan kedua yaitu Putrajaya. Oke, di sini Putrajaya nih, oke, satu kawasan bekas kawasan, Paya yang dibangunkan dijadikan sebagai satu wilayah pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Jadi semua pengurusan negara peringkat persekutuan semuanya di Putrajaya. Pejabat Perdana Menteri semua kementerian-kementerian Malaysia, semuanya berada di Putrajaya. Nah, jadi kita zoom Putrajaya nih. Jadi siapa yang pernah pergi tahulah bagaimana keindahan Putrajaya kan. Dengan Tasik Putrajaya, pusat pentadbiran kerajaan. Jadi memang sangat luas di bandar. Jadi yang tinggal area Putrajaya ini kebanyakan memang adalah pegawai-pegawai kerajaan, menteri-menteri, pengarah-pengarah. Sini Masjid Putra. Kita boleh lihat gambarnya. Jadi itu adalah Putrajaya. Jadi ibu negara kita Kuala Lumpur, tapi pusat pentadbiran Putrajaya. Kalau dulu KL dia juga ibu negara, dia juga pusat pentadbiran, tapi sekarang sudah berubah. Sejak tahun 95 rasanya, Putrajaya menjadi pusat pentadbiran negara. Jadi beza. Kalau macam ada negara yang negara lain itu juga ibu negara, itu juga pusat pentadbiran. Tapi Malaysia kita berbeza. Ibu negara Kuala Lumpur, tapi pusat pentadbiran Putrajaya. Macam Indonesia, ibu negaranya Jakarta dan pusat pentadbirannya pun turut juga Jakarta. Jadi ibu negara dan pusat pentadbiran tempat yang sama. Tapi kita Malaysia kita berbeza. Kita pergi kepada wilayah persekutuan. Labuan. Kita zoom di mana Labuan. Labuan Federal Territory. Alright. Labuan merupakan sebuah pulau yang terletak di pantai barat Sabah. Jadi kalau mau dari Labuan ni mau pergi paling dekat ialah dari Menumbuk. Bukan Menumbuk, bukan Tumbuk Orang. Nama daerahnya ialah Menumbuk. Di sini ada jeti, terminal. Kita boleh sini boleh jadi dihubungkan oleh kabel terbang. Ada airport juga, Labuan Airport. Jadi dulu adalah milik Sabah, tapi dia sudah diserahkan kepada kerajaan persekutuan. Jadi jadikan sebagai wilayah persekutuan. Penting juga Labuan ni, sebuah pulau, penduduknya tidaklah padat sangat, cuma padat di sini di bagian bandar saja, dan juga kawasan kampung ranca-ranca. Ramai kawan saya tinggal sini juga nih, kampung ranca-ranca. Jadi secara umumnya, kita ada 13 buah negeri dan juga 3 wilayah persekutuan. Selalu orang mention, Malaysia ada 14 buah negeri. 13 negeri itu memang negeri lah. Cuma yang ke-14 itu merujuk kepada Labuan, Putrajaya dan Kuala Lumpur yang dianggap sebagai satu negeri. Sebab itulah bendera Malaysia kita ada 14 jalur. Oke, selesai sudah kita mengenali semua negeri yang terdapat di Malaysia. Jadi secara kesimpulannya, Malaysia mempunyai 13 buah negeri dan juga 3 wilayah persekutuan. Jadi kita tahu 14 buah negeri kan. Sebenarnya kita ada 13 buah negeri, dan 3 wilayah persekutuan itu dianggap sebagai satu negeri lah. Jadi sebagai satu negeri. Sabtu bendera Malaysia kita ada 14 jalur kan. Jadi 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan yang dianggap sebagai satu negeri. Jadi maksudnya 3 wilayah persekutuan ini sama level lah dengan satu negeri. Jadi sebagai rakyat Malaysia wajib hafalnya. Jadi pada pelajar tingkatan 1 yang ambil geografi ini wajib hafal semua negeri dan jangan lupa sekali dia punya nama ibu negeri. Jadi memang kalau dalam exam kah, soalan ujian kah, memang akan disuruh isi tempat kosong ataupun padankan negeri dan juga nama negerinya. Jadi saya harap video ini bermanfaat kepada Anda semua. Saya harap juga video ini berjaya menambah pengetahuan Anda, terutamanya golongan pelajar. Jadi selamat berulang kaji. Jadi saya doakan Anda semua berjaya dalam pelajaran, especially subjek geografi ini.
Oke, see you again di video yang akan datang. Tajuk bab 5 sistem bumi. Oke, bye bye.